Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidil mursalin, as'adu khalqillahi ajma'in, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sempena PKP ini kita akan sampaikan kuliah ataupun kelas takmir kita melalui rakaman yang kita akan lakukan seperti yang kita lakukan hari ini, insya-Allah. Pada hari ini saya akan kongsikan kepada muslimin muslimat sekalian perkongsian dari Surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang mulia ini pada ayat yang ke-133 memberikan kepada kita satu nasihat, satu anjuran, satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Allah SWT berfirman, wasari'u. Sari'u bermaksud segeralah, dan segeralah. Di dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang boleh menunjukkan maksud segera. Sebagai contoh, perkataan sari'u. Sari'u, kalau kita lihat pada sudut maknanya, dia bermaksud melakukan ataupun mencapai sesuatu dengan tempoh yang lebih singkat. Katakanlah kalau kita sedang berjalan kaki untuk jarak 1 kilometer, mungkin mengambil masa katakanlah 20 minit, tetapi bila kita naik basikal, maka jarak yang sama ditempuh dengan masa yang lebih singkat. Maka sari'u bermaksud berjalan dengan cepat ataupun dengan pantas sehingga mengambil masa yang singkat untuk sampai kepada tujuan. Dalam bahasa Arab ada perkataan yang lain kita dengar, kita tahu seperti perkataan ajalah. Tetapi ajalah berbeza dengan sari'u. Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan perbezaan sari'u dan juga al-ajalah. Ajal bermaksud tergesa-gesa. Ajal adalah keadaan bersegera ataupun tergesa-gesa di dalam hal yang tidak sepatutnya. Ma la yanbaghi, sesuatu yang tidak sepatutnya. Tetapi sari'u, bersegeralah apabila melibatkan perkara-perkara yang sepatutnya untuk disegerakan. Maka ada perbezaan antara al-ajalah dengan sur'ah. Sur'ah, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang sepatutnya disegerakan. Akan tetapi ajalah sesuatu yang tergesa-gesa dan ia tidak terpuji. Kemudian dalam bahasa Arab, lawan kepada as-sur'ah ataupun lawan kepada sari'u adalah lawannya adalah al-ibta'. Al-ibta' bermaksud berlengah-lengah ataupun lambat. Sedangkan al-ajalah lawan dia adalah at-ta'anni. Al-ajalah lawan dia adalah at-ta'anni, sedangkan as-sur'ah lawan dia adalah al-ibta'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita membuat pilihan, kita melakukan
pilihan apa yang sepatutnya kita dahulukan dan apa yang sepatutnya kita kemudiankan, apa yang sepatutnya kita segerakan dan apa yang sepatutnya kita lewatkan. Seringkali manusia apabila melihat hal yang berbentuk fizikal, berbentuk duniawi, berbentuk faedah yang dapat dirasakan, mendapat hasil, dapat imbuhan ataupun dapat balasan, maka mereka bersegera untuk mendapatkan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, hal yang sepatutnya kita segerakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini. Ada dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk bersegera. Yang pertama adalah maghfirah min rabbikum, keampunan daripada Tuhan kalian. Yang kedua adalah jannatin arduhas samawatu wal ard, syurga yang mana lebarnya adalah selebar langit dan juga bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini, di dalam ayat ini, dua perkara yang sepatutnya kita bersegera melakukannya. Yang pertama yang kita sebutkan adalah maghfirah. Maghfirah adalah keampunan. Kita sedia maklum bahawasanya keampunan adalah satu perkara yang sangat-sangat mustahak. Ada orang bertanya, kenapa kita perlu meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberitahu di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah keampunan? Kerana keampunan menyebabkan kita layak untuk masuk ke dalam syurga. Kita ada, dalam bahasa kita sekarang, kita ada basic requirement ataupun had minima. Macam kita sebut, kalau orang ambil peperiksaan 100 markah, had minima untuk lulus adalah 51 markah. Maknanya separuh daripada keseluruhan markah dalam peperiksaan tersebut. Kalau seandainya kurang daripada 50 markah, maknanya dia gagal. Syarat untuk kita lulus masuk ke dalam syurga, tergolong dalam golongan yang selamat daripada api neraka, had minima adalah kita tak ada dosa. Dan untuk memperoleh keadaan yang demikian, yakni keadaan tanpa dosa, kita perlukan maghfirah, kerana mustahil mana-mana manusia tidak melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, bersegeralah untuk mengejar keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keampunan merupakan syarat untuk kita lulus ujian kehidupan kita di dunia dan syarat untuk kita layak masuk ke dalam syurga. Tetapi maghfirah, dia merupakan keampunan. Banyak perkara yang boleh menyebabkan kita mendapat maghfirah. Kita solat, kita mendapat maghfirah. Kita berzikir, kita dapat maghfirah. Kita meminta istighfar, meminta keampunan, kita akan diberikan maghfirah. Kita infak juga, kita boleh diberikan maghfirah. Maknanya maghfirah adalah hasil, sebenarnya adalah ganjaran. Ganjarannya apa? Ganjaran diberikan keampunan. Untuk meraih ganjaran tersebut ada banyak cara dia. Solat tepat waktu, solat sunat, solat fardu, sedekah, melakukan apa-apa amal-amal soleh dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, perkara pertama yang perlu disegerakan, yang perlu diberi perhatian, perlu dilakukan dengan pantas adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan di dalam tafsirnya, bersegeralah untuk mendapatkan keampunan dan untuk mendapatkan syurga, kerana seseorang itu tidak mengetahui berapakah yang tersisa ataupun yang berbaki di dalam dunia. Seseorang manusia, dia tidak tahu sama ada dia masih akan hidup hingga ke hari esok, hingga ke minggu hadapan, hingga ke bulan hadapan, hingga ke tahun hadapan. Kerana kita tidak mengetahui usia yang Allah SWT peruntukkan bagi kita, maka sewajarnya untuk kita bersegera untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syurga yang akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian Syekh Mutawalli menyebutkan, li'annaka la ta'rif atabqa am la.
kerana kamu tidak mengetahui sama ada kamu akan terus kekal di atas muka bumi ini ataupun tidak. Fantahizil fursah, maka rebutlah peluang kehidupan yang telah diberikan kepada kamu untuk mengejar dua perkara, iaitu keampunan dan juga syurga. Tadi kita dah sebut mengenai keampunan. Keampunan adalah hasil ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Setelah kita mendapat keampunan, maka kita layak untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi syurga jauh lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyebutkan mengenai motivasi yang kedua supaya kita bersegera ataupun supaya kita membuat pilihan yang tepat di atas muka bumi ini, iaitu jannah, syurga, jannah. Arduhas samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan syurga yang ard. Ard ni ardun. Ardun dia bermaksud lebar. Di dalam bahasa Arab, panjang disebut tul. Kemudian ard disebut lebar. Kita sedia maklum, kalau lebar di dalam ukuran mana-mana ukuran, sesuatu ukuran, lebar biasa-biasanya dia adalah sesuatu yang lebih pendek dibandingkan dengan panjang. Katakanlah kalau satu bidang lebar tu sentiasa ukuran dia katakanlah 5 meter, panjang dia mesti lebih daripada 5 meter. Sama ada 6 meter ataupun 7 meter ataupun 10 meter ataupun 15 meter. Maknanya lebar adalah ukuran yang pendek jika dibandingkan dengan panjang di dalam sesuatu bidang. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ni mengungkapkan sesuatu ungkapan yang mampu memberikan kepada kita gambaran tetapi tak mampu untuk kita ukur. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bersegeralah untuk mendapatkan syurga, yang mana syurga itu lebarnya, maknanya ukuran yang kecil, bidang yang bahagian yang kecil, yang lebih pendek itu adalah seluas samawati wal ard. Kalau seandainya seluruh langit dan juga bumi dijadikan ukuran, maka ukuran itu adalah bidang ataupun bahagian yang pendek dibandingkan syurga. Maknanya di syurga lebarnya adalah seukuran langit dan juga bumi. Persoalan dia, berapa pula panjangnya? Tentunya panjang adalah, kita sebut tadi, panjang sentiasa lebih banyak ataupun lebih panjang dibandingkan dengan lebar. Kalau lebarnya sahaja adalah selebar bumi dan juga langit-langit, samawat, kesemua langit-langit dan juga ard, bumi, maka bagaimanalah pula panjang bagi jannah tersebut. Ertinya kita tidak mampu untuk mengukur sejauh ataupun seluas mana syurga tersebut, seluas mana jannah tersebut. Sebahagian ulama-ulama tafsir mereka mengungkapkan kita panggil faedah di sebalik ayat di mana Allah SWT menyebutkan jannah arduhas samawati wal ard, syurga yang lebarnya seluas seluruh langit-langit dan juga bumi. Kalau seandainya kita melihat dunia ini, melalui dunia ini, kadang-kadang ada yang diuji dengan kemiskinan, kadang-kadang ada yang diuji dengan keimanan, kadang-kadang diuji dengan kesihatan. Mereka yang mendapat ujian-ujian ini, mereka akan merasakan bahawasanya diri mereka sempit. Orang yang katakanlah lumpuh, walaupun dunia ni luas, tetapi realiti ni dia hanya, kehidupannya adalah hanya di atas katilnya sahaja ataupun di atas kerusi rodanya sahaja. Betapa sempitnya dunia dia disebabkan keadaan yang lumpuh. Betapa sempitnya dunia seseorang bila mana dia miskin. Betapa sempitnya dunia seseorang bila mana dia mempunyai masalah, mempunyai beban dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan penyelesaian ataupun keluasan yang sebenar ada di syurga. Kerana di syurga
kita tidak akan merasakan kesempitan-kesempitan seperti mana yang kita rasakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, kita perlu bersegera untuk mencapai syurga yang lebarnya adalah seluas kesemua langit dan juga bumi. Kemudian ayat ini ditutup dengan Allah SWT berfirman, uiddat lil muttaqin, yang mana syurga tersebut disiapkan ataupun disediakan ataupun telah pun dibina dan telah pun disiapkan lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bahawasanya ini semua, yakni syurga yang demikian, keampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah bagi mereka yang bertakwa. Kita alhamdulillah masih lagi di bulan Syawal dan kita telah pun melalui bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa menyedari hakikat bahawasanya mereka perlu bersegera untuk mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perlu mengejar jannah ataupun syurga yang luasnya ataupun lebarnya tidak dapat kita gambarkan, seperti mana yang Allah SWT firmankan dalam ayat yang kita bincangkan tadi. Semoga bermanfaat apa yang kita baca, dan seandainya bermanfaat, kongsikanlah kepada jemaah-jemaah yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa pada rakaman berikutnya mengenai golongan muttaqin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.